Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada pagi ini, Khamis 18 Februari 2021, tafsir Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, ayat yang ke-84. Ayat 84. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 532, Jawi punya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahiida ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Itu beberapa ayat yang kita petik. Ayat ini dia panggil munasabah al-ayah. Dalam beberapa siri ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hal kaum yang mengetahui nikmat Allah Taala tetapi mereka ingkar. Ada ulama tafsir kata nikmat itu iaitulah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nabi datang, mereka ingkar. Ada ulama tafsir kata termasuk semualah segala jenis nikmat Allah Taala yang telah disebut dalam surah ini, nikmat hayawannya, nikmat panca inderanya, nikmat segala perkara, maka mereka tetap juga lawan walaupun sudah ada depan matanya sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka pada ayat kita ini, ayat 84, atathu bil wa'id, Allah Ta'ala datang kepada mereka, puak-puak kafir yang engkar itu, dengan janji azab bagi orang yang tak dengar kata. Fadzakar halahum yaumal qiyamah, Allah gambarkan di sini keadaan orang-orang kafir yang engkar, yang dusta pada hari kiamat. Cuma dalam ayat yang lepas, dalam ayat 83, ada sedikit perbincangan ulama yang ana sebut dalam siri yang lepas. Allah kata ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Sebenarnya puak-puak kafir ada di kalangan mereka yang celik mata mengetahui nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia tahu benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ahlul kitab yang sudah baca sifat Nabi,
adab Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, tetapi mereka tetap juga mengingkarinya. Maka Allah Ta'ala sebut wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka orang kafir. Maka ulama tafsir kata kebanyakan penggunaan bahasa Arab banyak digunakan kepada semua boleh, sebab semuanya kafir yang ingkar itu. Ada ulama mengatakan kafir itu banyak kategori. Ada yang kafir jahat seperti geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab. Ada kafir yang tak tahu apa, kafir yang jahil, mana dia tak peduli pun apa Muhammad, gitulah kerja dianya cari makan. Ada yang kafir baik seperti beberapa orang kafir, khususnya Abu Talib, pak saudara Nabi sendiri, yang membela Nabi SAW. Dan ada lagi orang-orang lain, namun mereka semuanya kufur dari sudut akidah, dari sudut syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ditakbirkan dengan wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka kafir. Baiklah, setelah mereka kufur ingkar, Allah Subhanahu wa taala bawa kepada ayat kita ini. Insya-Allah kita akan lanjutkan ayat 84 ini sampai 89 insya-Allah. Perbincangannya tentang hal al-kuffar yaumal qiyamah, keadaan orang kafir pada hari kiamat. Tujuan ayat ini nak beri kesedaran kepada mereka bahawa perbuatan kamu di dunia ini bukan suka-suka. Allah Ta'ala tak ciptakan manusia, jin dan segala makhluk ini abatha, tanpa matlamat. Maka kamu kena sedar. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Faqala Allah Ta'ala wa yawma nab'asu min kulli ummatin syahida. Dan ingatlah kepada mereka yang musyrik. Apa dia mana musyrik? Yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu makna musyrik. Kalau kata kafir, kafir maknanya orang yang tertutup kepala dia daripada menerima tauhid, maka itu dia panggil kafir. Dia kafir dengan apa? Dia kafir dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil syirik. Kita kena jelas lah dia punya kafir, syirik, itu perbuatan dia syirik. Kafir itu dia punya kedudukan. Maka Allah ingatkan kepada mereka yang musyrik tentang hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat. Tiap-tiap umat akan dibangkitkan. Bangkit dengan apa? Min kulli ummatin syahida, seorang saksi. Siapa saksi? Tengok nota di bawah. Iaitu Rasul mereka sendiri yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Rasul mereka menjadi saksi ke atas mereka pada hari itu, hari kiamat itu, untuk menerangkan tentang sambutan mereka kepadanya. Nuh akan maklumkan apa yang dia buat, Hud akan maklumkan, Ibrahim akan, semua nabi-nabi, rasul-rasul menceritakan tentang penentangan kaum dia kepadanya. Sama ada mereka beriman dan taat kepada Allah atau mereka berpaling ingkar. Tapi semua saksi itu, saksi paling utama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan Nabi kita itu alaikum syahida, ke atas semua nabi-nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi, dan kita umatnya juga menjadi saksi kepada para anbiya alaihimus salatu wassalam, para rasul, bahawa mereka telah menjalankan tugas. Allahu akbar. Thumma la yu'zanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang kafir memberi sebarang alasan, dan mereka pula tidak diminta memohon keredaan Allah. Tapi masa tempoh sudah habis. Tengok nota di bawah 575, yakni mereka tidak berpeluang langsung untuk berdalih atau memohon ampun, kan?
kerana masa bertaubat sudah terlambat. Kita kena ingatlah. Kita kena ingat bahawa mereka sudah tidak ada peluang. Peluang nak taubat, peluang nak betul balik channel atas dunia waktu hidup. Tapi kalau sudah sampai di akhirat baru nak mencari peluang, tidak ada masa untuk bertaubat, kerana pintu taubat telah ditutup dengan berlakunya kiamat kubra, atau tertutup pintu kiamat dengan berlakunya kematian. Dua aja kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, dia panggil hadis ini hadis sahabat-sahabat tanya tentang nak tengok Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala unasun. Ada sahabat pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Adakah kita boleh tengok Allah pada hari kiamat? Nabi kita jawab dengan alam reality. Nabi kata, hal tudarruna fi syams laisa dunaha sahab? Kamu semua mampu ke tidak tengok matahari di siang hari yang memang tidak ada awan? Adakah kamu terhalang nak tengok matahari? Sahabat kata tak ada halangan Rasulullah. Adakah kamu terhalang nak tengok bulan pada malam purnama yang tidak ada awan? Tak ada halangan, kata sahabat. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Maka kamu boleh tengok Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagaimana cerahnya matahari, cerahnya bulan, begitu. Maknanya itu cara nak tengok, bukan benda yang ditengok. Yang ditengok tu kita tengok makhluk sekarang ni, tapi di akhirat esok kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi lanjutkan cerita. Nabi kata, yajma'ullahu nas, Allah Ta'ala kumpul manusia pada hari kiamat. Fayaqul, Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyatba'. Siapa dia sembah apa-apa, pergi ikut dia. Fayattabi'u, maka penyembah matahari sengih cari matahari, penyembah bulan cari bulan, penyembah taghut ni kita dah sebut dalam siri yang lepas, sama ada dia berhala, atau dia sembah orang, atau dia sembah tunggu kayu, apa saja sembah kubur, maka semua itu dia akan ikut apa yang dia sembah. Ini dalam ayat ni Tuhan kata setiap kumpulan itu ada kumpulannya sendiri yang menjadi ikutan dia. Allahu Akbar. Tengok ayat 85. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kekufurannya itu melihat azab, bila dia tengok azab, la fala yukhaffafu anhum, maka tidak diringankan azab itu daripada mereka. Tak adalah nak ringan, tidak ada. Allahu Akbar. Wala hum yunzarun, dan mereka pula tidak diberi tempoh, tak lama masa. Maksudnya ayat ini, la yumhaluna anil azab, tidak ditangguh-tangguh lagi. Bila sampai masa, campak lalu. Nak tangguh apa lagi? Perbicaraannya sudah, dalilnya sudah, kenyataan sudah diberi, tapi mereka masih lagi degil, tak dengar kata, kerah kepala. Jadi tidak ada faedahnya menangguh-nangguhkan lagi perbincangan dengan mereka, tidak ada faedah. Habis, jalan terus. La yunzarun, tidak ditangguh lagi, campak terus ke dalam neraka. Sebagaimana kata di ulama tafsir, thumma yusaquna ilal azab, orang yang sudah dijatuhkan hukuman azab ditarik oleh malaikat. Fa idza ra'auhu la yukhaffafu anhum, mereka tengok azab, minta tangguh, minta ringan, la yustajab, tidak ada masa lagi, jalan terus. Allahu Akbar. Kata di Syekh Sa'di rahimahullah, min ghairi inzarin wala imhalin
tidak ada penangguhan ketika mereka tengok azab, li'annahum la hisab alaihim, kerana mereka tidak ada hisab. Nak kira apa? Kenapa tidak ada hisab? Ini tanda pelajar. Li'annahum la hasanat lahum, amalan kebajikan mereka tidak ada. Tidak ada. Kebajikan-kebajikan yang dia buat atas dunia, Allah balas dah dia atas dunia. Dia hidup senang, dia hidup mewah, dia jadi jutawan, buka kedai-kedai dia laku, sudah itulah nikmat dia atas dunia. Sebab itu dikatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi dianggap surga kepada orang kafir, sebab dia tak ada surga lepas pada tu. Maka ulama kata tidak ada hisab bagi dia. Nak hisab apa? Amalan-amalan kebajikan dia haba'an mansura, sudah jadi debu. Mana yang ada depan dia himpunan-himpunan, timbunan-timbunan kejahatan, dosa-dosa yang ada. Kebajikan terbang seperti debu, maka tidak ada kira-kira. Allahu akbar. Nak kira apa? Wa innama, cuma amalan dia tu dihitung. Setiap perbuatan-perbuatan dia akan dipersoalkan, tapi nak timbang baik dengan buruk, tidak ada kebajikan. Allahu akbar. Na'udzubillah. Inilah yang menakutkan keadaan orang kafir. Oleh kerana tak syukur nikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah disebut, tapi tidak menjadi pengajaran, tidak menjadi kesedaran, maka rugilah mereka. Baik, kita tengok sama-sama kafir, sama-sama puak-puak kafir dengan sembahan dia berkelahi dalam neraka. Ayat 86. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu, dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, dia tengok, ni dia berhala yang kita puja-puja dulu, ini dia pokok-pokok yang kita puja dulu, ini dia kubur-kubur yang kita sembah dulu, yang kita puja dulu. Contohnya apa jadi ketika mereka tengok ma'budatihim, yang mereka jadikan sekutu bagi Allah, mereka pun kata, qalu, mereka kata, apa dia kata? Rabbana haula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik. Wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Allahu akbar. Dia konon-kononnya mereka cuba nak ambil simpati lah, ataupun kami dulu sebenarnya kena tipu, inilah bahan-bahan yang kami sembah dulu, inilah dia, ya Rabbi, inilah dia tunjuk ke Tuhan. Bila dia cakap macam tu, apa jawab? فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Maka dengan semerta-merta makhluk-makhluk yang mereka puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, innakum lakadzibun, sesungguhnya kamu yang berdusta. Membuat bohong kat atas diri kamu sendiri. Kami tak tahu apa pun. Batu kata aku tak tahu. Aku ni batu yang dipahat, yang diukir jadi berhala. Kayu sama juga. Pokok-pokok yang dikatakan keramat, yang dikatakan ada benda, tak ada apa. Kuala-kuala sungai kata, tak ada apa Mana ada sembah? Tak ada. Duk bala sama dia. Allahu akbar. Dalam surat Yunus ayat 28 yang kita baca dulu, sama juga. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budu. Puak-puak yang disyirikkan itu nafi. Tak ada Apa sembah, aku tak tahu pun. Allahu akbar.
Dalam surah Maryam ayat 82, kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Puak-puak ni yang disembah sendiri menafikan apa yang sembah. Tak ada kami tak tahu apa pun, mereka-reka sendiri je. Habislah. Itu dia panggil perbalahan yang berlaku sama-sama ahli neraka di antara penyembah dan bahan yang disembah. Bila dia kata kita sembah benda ni, tengok makhluk-makhluk yang mereka puja itu menafikan. Aku tak suruh. Kenapa kamu buat? Mungkin ikut syaitan. Siapa yang ajar kamu? Oh, dia kelahi sama dia. Na'udzubillah. Tengok ayat 87. Wa alqaw ila Allah yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bolak-bolak kepada Allah. Nak pergi mau ke mana lagi? Nak pergi ke mana? Sudah tidak ada lorong, tidak ada jalan. Barulah mula nak serah diri kepada Allah. Wa dhalla anhum, dan hilang lenyaplah dari mereka yang musyrik itu apa yang telah mereka ada-adakan sebagai sekutu bagi Allah. Tidak ada apalah. Istaslamal musyrikun yaumal qiyamati lillah. Pada hari kiamat masing-masing tunduk, akur, khudu', tapi sudah tamat tempo. Waktu ni bukan waktu nak tunduk, waktu ni waktu menerima segala hasil yang kamu lakukan di atas dunia. Dia cari sana cari sini, apa yang mereka sembah atas dunia ni sudah tidak ada. Bila dia jumpa, dia tanya Allah, ya Rabbi, ini dia barang yang disembah. Pula kata, la, innakum lakadzibun, kamu bohong. Tak ada. Aku tak suruh sembah aku. Kenapa kamu sembah? Pandai-pandai buat reka sendiri. Allah suruh sembah dia, mungkin sembah batu kayu buat apa? Allahu Akbar. Maknanya kita boleh bayangkanlah perbalahan yang berlaku, kegawatan yang berlaku di antara sama-sama makhluk, di antara orang musyrik dengan benda yang disyirikkan itu. Na'udzubillah. Jangan duk agaklah. Sebab itulah para pelajar, para jemaah sekalian, ulama-ulama ahlus sunnah mengajar, mendidik masyarakat supaya betul-betul kita tawakal kepada Allah. Jangan duk pergi minta dengan benda-benda yang tidak ada kuasa. Ni kadang-kadang kita Islam, kita tahu Nabi suruh ajar kepada kita, wa iza sta'anta fasta'in billah. Mu nak minta tolong, minta dengan Allah. Ada juga yang pergi minta tolong dengan kayu-kayu, bata-bata kamak, pusu-pusu. Hak warak-warak sikit pergi minta dengan wali-wali dalam kubur, sedangkan mereka sudah mati. Dengan alasan ada khilaf-khilaf. Kita kata kalau ada khilaf dalam masalah ibadat, tinggalkan. Kita ambil benda-benda yang tidak khilaf. Kita minta tolong dengan Allah, kita minta pertolongan Allah, kita minta wa idza sta'antum fasta'in billah. Kenapa pergi cari benda-benda yang risikonya sangat besar? Itulah bila timbul isu duk minta dengan makhluk. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah perkara ini khilaf sekalipun, bukan khilaf lafzi, tapi khilaf tu besar di antara keharusan dengan kesyirikan, bukan benda kecil. Nak selamat kita tinggalkan. Banyak lagi dalam agama ini, dalam ajaran-ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak. Tapi kenapa kita pergi cari benda yang berisiko? Kata orang sekarang, cari benda yang berisiko tinggi, impak kesannya berat. Kita hidup cari hak ni untuk dijadikan pegangan kita, dijadikan amalan kita, maka kita bimbang. Perkara seperti itu sangat memberi kesan yang besar kepada kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. Baiklah, tak boleh nak
orang Kelantan kata tak boleh nak buat apa dah. Mereka bertemu dengan barang-barang yang dia sembah, barang yang sembah pula nafi. Engkar balik. Bukan sekat nafi, mu tak sembah aku, kamu bohong. Oh, kelahi dia. Allahu Akbar. Kemudian kita pergi kepada ayat 88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir, dahlah dia kafir untuk diri dia dan menghalang dirinya serta orang lain, menjadi penyekak pula, penghalang pula, menyekak orang dari jalan Allah, kami tambahi mereka azab seksa di samping azab seksa yang menimpa mereka itu. Mana hak sudah ada dah azab, tambah lagi, ada ekstra lagi. Nah, ini bahasa kita kadang kata ada ekstra lagi. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Apa dia ekstra ni? Azaban fawqal azab. Lish? Bima kanu yufsidun. Disebabkan mereka telah melakukan kerusakan di atas dunia. Para jemaah sekalian, kita tengok dalam ulama tafsir menghuraikan kepada kita tentang apa yang berlaku kepada puak-puak kafir. Dahlah dia kena azab, maka azab itu bertambah lagi dengan mana? Dia kata azab bertambah azab. Allahu Akbar. Meningkat lagi azab. Azab bertambah azab. Contohnya dalam hadis kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, dia tafsir ayat ini, zidnahum azaban fawqal azab. Kami tambah lagi azab di atas azab. Mana azab yang sudah ada ni sudah berat, tambah lagi. Apa dia azab yang datang itu? Aqarib, akrab, kala jengking ke jengking kala. Kala jengking ataupun jengking kala, orang panggil skorpion. Apa besar skorpion ni? Aqarib anyabuha kan nakhli tiwal. Taring dia. Bukannya kecil-kecil duk main hujung kaki kita ni. Taring dia macam batang kurma yang panjang. Kau mari. Na'udzubillah. Enggak. Jengking kala ni, skorpion ni, hak dia gigit orang tu kecil dia tu. Hak itu pun mati dah. Ni gambar, bayangan gambaran yang cukup menakutkan, besar macam batang kurma. Dia punya taring dia besar batang kurma. Na'udzubillah. Macam mana kita nak bayangkan? Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Para jemaah sekalian, itu kata Ibn Mas'ud, inna ahlan nar iza jaza'u, ahli-ahli neraka apabila dia bertompik sakit, istaghasu bidahdah, mereka minta tolonglah, nak keluar tepi je, nak kurangkan sikit. Mari aqarib, mari skorpion, kau gigit dia. Na'udzubillah. Kita dengar semua ni menakutkan. Mudah-mudahan hati kita sedar, insaf, nak meningkatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, ginilah keadaan kita. Takkan nak tunggu sampai hari kiamat yang sudah tidak ada peluang untuk balik semula. Tidak ada, kan? Mana azab bertambah azab. Orang mukmin pula sebaliknya. Allahu Akbar. Kita doakan Allahumma ja'alna min ahlil jannah, kata amin. Ahli syurga pula setiap hari bertambah, zidna. Sudahlah duduk dalam syurga yang nikmatnya begitu besar, yang tidak terhingga, tidak terhitung dia punya
nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari pula hadis yang kita baca tadi, hadis dalam Bukhari, nikmat yang paling besar Allah kata waladaina mazid, kami ada tambahan. Apa dia tambahan itu? Ru'yah, iaitulah orang mukmin. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Orang yang punya muka yang bercahaya pada hari kiamat dapat memandang kepada Allah. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat yang agung, iaitulah an-nazaru ila wajhillahi. Allahu akbar. Kita berdoa pagi, petang, siang, malam supaya Allah Ta'ala redha dengan kita, mati dengan husnul khatimah, melayakkan kita ke syurga, dan kita akan dapat tengok Allah di akhirat, insya-Allah. Baiklah, ayat kita yang terakhir, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Allahu Akbar. Dan ingatlah tentang hari kami bangkitkan tiap-tiap umat, setiap umat bersama dengan Rasul mereka. Apa peranan Rasul? Syahidan ala anfusihim, seorang saksi terhadap mereka dari kalangan mereka sendiri. Tengok, saksi itu dari kalangan mereka sendiri, maknanya Rasul mereka yang jadi saksi. Allahu Akbar. Tak ada nak lari dah lah. Nuh kena kaum dia, mu dulu lawan aku, mu dulu tergelar air, habis. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, umatmu. Nabi kita jadi saksi kepada umat dia. Kemudian wajibna bika syahidan ala haula, dan engkau menjadi saksi ke atas umatmu, dan kamu semua pula. Dalam surah An-Nisa ayat 41, wajibna bika ala haula'i syahida, Allah kata mu pula dengan umatmu jadi saksi kepada semua mereka, semua rasul-rasul yang terdahulu. Kita menyaksikan bahawa Rasul telah menjalankan tugas. Satu, tengok, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Al-Kitab di sini para ulama tafsir kata Quran. Apa fungsi Quran? Tanda. Fungsi Quran yang pertama, tibyanan likulli syai'. Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Semua benda ada dalam Quran. Semua benda ada dalam Quran. Ada orang yang cerdik, terlebih cerdik, dia panggil terlebih jenius. Dia mari tanya, wah Mu'tah, rambutan ada dalam Quran? Durian ada? Ni kata ada semua. Ni katanya dia tanya ulama besar, ulama dia kata semua hukum ada dalam Quran. Habis yang tak ada sebut tu, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanya ke orang yang tahu, ulama-ulama, untuk menjelaskan kepada kamu. Kenapa tidak? Allahu Akbar. Itu satu, kerja Al-Quran yang pertama, tibyanan likulli syai'. Dan terdapat banyak ayat-ayat Quran lain yang menunjukkan sifat apa? Sifat Al-Quran. Dalam ayat 44 yang lalu, suratul Nahli, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sama juga, kami turunkan kepada kamu Quran untuk nyatakan kepada orang.
Kemudian sekali lagi Allah Ta'ala bawa di sini menceritakan nikmat Al-Quran tibyanan, satu. Yang kedua, wahuda, Al-Quran itu menjadi hidayah petunjuk. Kita hidayah petunjuk pemimpinan untuk apa? Untuk kita jadikan panduan, garis panduan kita nak berjalan di sini. Yang ketiga, warahmatan, serta membawa rahmat fid dunia wa fil akhirah. Siapa baca Quran, siapa berpegang dengan Quran, dia dapat rahmat. Yang keempat, wa busyra lil muslimin, dan berita menggembirakan bagi orang-orang Islam. Ini dia panggil hijau Al-Quran. Para jemaah sekalian, Al-Quran itu jadi apa? Tibyan, hudan, rahmah, busyra. Allahu Akbar. Itulah para jemaah sekalian, itu di antara ayat-ayat yang menyebut kepada kita tentang fungsi Al-Quran yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka timbul lagi soalan. Kalau Quran ini soalan menarik. Tanda. Soalan yang menarik. Kalau Quran itu sudah tibyanan, sudah menyatakan segala perkara, mengapa timbul khilaf imam-imam? Khilaf ni bermula bukan yang kecil, bermula di kalangan sahabat. Kemudian diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh imam-imam yang besar. Kalau kita baca kitab fiqh, jarang nak jumpa hak yang sekata sepakat. Qala Abu Hanifah, qala Malik, qala Syafi'i, qala Ahmad, qala fulan. Bercanggah. Kenapa? Ini soalan. Jawab dia, tanda pelajar. Lianna aktsar al-ahkam laysa mansusan alih. Banyak hukum hakam ni Allah Ta'ala tidak detailkan. Kalau detail bukan 30 juzuk, 3000 juzuk Quran. Siapa nak baca? Yang 30 juzuk ni pun kita jarang-jarang boleh khatam, dan tak ramai di kalangan kita yang boleh hafal. Allah nak hafal surah lazim pun kena senyum masing-masing tak? Ayat lazim pun susah nak hafal. Orang Kelantan kata mepeh. Mepeh ni kat mana? Tak bergerak lah, tak berjalan lah. Mari musim terawih, alhaakumut takasur, kalau hafal ini siapa kau Al-Fatihah, gembira dia boleh jadi imam interim. Maka para ulama menjawab pada soalan tadi, kenapa timbulnya khilaf ulama? Jawab dia, kerana banyak hukum hakam itu tidak dinaskan secara putus. Sebahagian hukum itu diambil istimbat daripada ayat, dan jalan istimbat pula berbeza-beza. Ada istimbat yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nama wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Mana yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi kita larang tinggal. Dan ada juga ayat hukum berpegang kepada alal qiyas, berdasarkan arahan Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibarlah kamu, hai orang yang punya pemikiran. Kata di suratul Hasyri ayat 2, kata di ulama, al-iktibar di sini an-nazar wal istidlal, tengok, perhati, tilik kepada ayat-ayat Allah, yahsulu bihimal qiyas. Maka daripada kita perhati inilah keluarnya qiyas kepada hukum hakam yang banyak. Maka banyak hukum hakam kita ni pergi kepada qiyas dalam masalah-masalah ini. Cuma ulama khilaf di sini masalah al-qiyasu fil ibadat. Boleh tak boleh kita qiyas dalam masalah ibadat? Itu diperbincangkan. Contohnya dalam bab puasa ada fidyah, boleh bayar. Adakah kita boleh guna pakai kepada fidyah untuk solat? Sebahagian kecil kata boleh, tapi majoriti yang kata tidak ada. Tak boleh bayar. Siapa tak solat, dia istighfar, dia taubat, dia qada balik.
Kalau dia sudah mati, al-amru ilallah, urusan dia kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bermudah-mudah. Tak apa, saya tak solat pun nanti anak saya bayar fidyah. Ustaz tu dah ready dah dengan berah-berahnya untuk dibayar. Kita kata la. Orang tak puasa kerana uzur, tak mampu kerana tua, boleh bayar. Itu dia panggil qiyas dalam masalah ibadat ni agak sukar. Maka ayat ini tanda pelajar menunjukkan kepada tibyanan likulli syai'in, menunjukkan ad-din syamil. Agama ini sempurna, lengkap, tak perlu kepada tambahan, tokok tambah tidak perlu. Ini kita bimbang. InsyaAllah dalam hadis 40 yang kita akan bincangkan, hadis yang kelima, iaitulah tentang man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa dia reka-reka urusan agama, ingat baik, mereka-reka dalam urusan agama itu tidak diterima. Mereka-reka benda-benda hidup dunia, dia nak buat rumah macam mana, nak buat motosikal, kereta macam mana, dipersilakan. Sebagaimana agama ni tak boleh kita tambah dan tak boleh kita kurang. Fama min syai'in yahtajun nasilai, apa-apa yang diperlukan oleh manusia, Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran secara umum, ijmal, kemudian disyarah oleh Nabi secara detail dan diperjelaskan, diistimbatkan oleh para ulama Islam, sama ada secara ima, mantuk, mafhum, itu sudah dia ada dalam Quran, sudah ada. Dia panggil nas, ima ni isyarat, mantuk disebut ataupun dipahami. Itu Allahu Akbar. Maka ayat ini juga, tibyan ini juga menunjukkan bahawa tidak ada dalam Quran ayat yang tidak dipahami oleh semua orang. Tidak ada. Tidak ada semua ayat Quran itu tidak dipahami, sebab tidak mungkin Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini untuk tidak dipahami lah. Cuma berbeza-beza tahap kepahaman. Ada kepahaman yang dipaham oleh para ulama yang benar. Kan dalam awal surah Ali Imran kita kata, dalam ayat itu mutasyabih, maka orang yang diberi ilmu dapat memahami. Orang ada ilmu pula, dia tengok manhaj, ada manhaj berpegang dengan kitab, dengan sunnah, maka cara tafsir dia kepada nas-nas Al-Quran, khususnya dalam perkara-perkara mutasyabihat, lebih jelas. Ataupun yang berpegang dengan falsafah-falsafah dan lain-lain, maka mereka akan sana sini. Baiklah para pelajar sekalian, ayat ini kita mengatakan bahawa tidak mungkin kita kata ada dalam Quran ini ataupun perkataan yang tidak dipaham oleh semua orang, kerana kalau ada orang tak faham, ramai ulama-ulama yang faham, sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebut tentang dirinya, tentang hari akhirat. Walaupun kita tak tahu hakikat dia, tapi kita kena beriman, mengimani apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga mempercayai, mengikut huraian Nabi SAW dan para ulama salafus salih. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tadi di awal ayat Allah Ta'ala sebut tentang orang kafir, bertambahnya azab. Ayat itu menunjukkan bahawa kafir itu berbeza-beza tahap azab dia, sebagaimana orang mukmin juga berbeza tahap nikmat dia. Ada kafir yang dahsyat, kan Tuhan sebut dalam Quran, innal munafiqina fid dark, orang munafik duduk di bawah sekali, orang Kelantan kata kerak neraka. Itulah perbezaan yang ketara. InsyaAllah kita sambung lagi ayat kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 90, tentang sifat yang mulia yang Allah Ta'ala nak daripada kita, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.